Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Asma Mardiah binti Muhammad Arifin dengan nombor matrik di 2018-208-6676 dan saya merupakan seorang pelajar daripada jurusan Teaching English as a Second Language ISMP TESOL, iaitu daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugasan akhir bagi subjek HNF 3012 iaitu subjek falsafah ilmu. Dan saya telah memilih soalan nombor 3 untuk menjawab soalan ini, iaitu perbandingan antara modernisme dan pasca modernisme. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan pergi lebih lanjut tentang apa itu modernisme dan pasca modernisme. Okey, jadi sebelum itu kita akan ianya amat penting untuk kita tahu apa itu epistemologi. Epistemologi berasal daripada perkataan Greek yang menggabungkan dua perkataan, iaitu episteme yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud akal. Oleh hal yang demikian, epistemologi membawa maksud kajian tentang ilmu pengetahuan yang ada di dunia, ataupun dalam bahasa Inggerisnya the theory of knowledge. Okey. Kemudian di dalam epistemologi ini ia terbahagi kepada dua, iaitu empirisme dan juga rasionalisme. Okey. So, dalam empirisme, ilmu itu diperoleh daripada 5 panca indera, iaitu sentuhan, pendengaran, rasa, penglihatan dan bau. Okey. Manakala rasionalisme, ilmu itu diperoleh daripada penggunaan akal yang rasional semata-mata. Jadi okey, empirisme ni dia percaya bahawasanya manusia ini lahir tanpa mempunyai ilmu apa-apa. Jadi dengan bantuan panca indera inilah kita akan mendapat ilmu. Dan manakala rasionalisme pula, dia mengatakan dia bertentangan dengan empirisme kerana pada pendapat mereka panca indera itu boleh menipu kita. Begitulah. Saya akan terangkan lebih lanjut mengenai hal ini. Okey, jadi kemudian epistemologi ini dia berteraskan ciri-ciri apakah sifatnya, apa yang boleh membuatkan sesuatu ilmu itu benar dan boleh diterima, dan apakah batasan yang ada di dalam sesuatu ilmu tersebut. Okey, jadi para falsafah dia mengkaji untuk memahami dengan lebih dalam sesuatu itu, untuk memahami sesuatu ilmu itu dengan lebih mendalam, dan menjawab soalan-soalan yang timbul dalam sesuatu ilmu itu juga. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya, iaitu zaman modernisme. Zaman modernisme merupakan salah satu peringkat zaman di dalam falsafah barat, dan ianya berlaku sekitar abad yang ke-18, dan mereka percaya bahawa akal merupakan autoriti tertinggi. Dan ini telah melahirkan beberapa aliran yang baru seperti empirisme, relativisme, positivisme dan sebagainya. Dan antara pelopornya ialah Immanuel Kant, John Locke dan juga David Hume. Seterusnya kita akan pergi kepada zaman pasca modernisme yang berlaku pada abad ke-18 ketika zaman kontemporari dalam peringkat sejarah falsafah barat. Zaman di mana pelopornya menolak kepercayaan modernisme bahawa segalanya berdasarkan rasional dan logik akal semata-mata, dan ia juga melahirkan beberapa aliran baru seperti aliran pragmatisme dan humanisme. Antara pelopornya ialah Michael Foucault, Francis Lyotard dan Jacques Lacan. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada perbandingan antara epistemologi modernisme dan juga pasca modernisme. Okay, modernisme merupakan berasaskan akal fikiran semata-mata, manakala pasca modernisme telah menolak hukum akal dan worldview. Okay. Kemudian ilmu sains modernisme bergantung pada sifat empirical dan rationality, dan manakala
pasca modernisme percaya bahawa ilmu sains boleh berubah mengikut faktor tertentu. Okey, jadi seperti yang saya cakap tadi, dia lebih seperti contohnya yang modernisme dia bergantung pada panca indera, bukan? Jadi iaitu bau, rasa, sentuh, dan dengar dan lihat. Okey, jadi pada pendapat pasca modernisme, panca indera ini boleh menipu ataupun boleh memberi tanggapan yang berbeza daripada perspektif individu itu tersendiri. Okey, contohnya kita ada optik ilusi. Kemudian bila kita itu dari segi penglihatan, manakala dari segi rasa, mungkin orang individu ini rasa dia lain, dan individu yang lain pula merasakan ianya berbeza dengan apa yang individu yang pertama itu rasa. Jadi ianya boleh berubah-ubah. Okey. So ketiga, modernisme menolak ilmu keagamaan sepenuhnya seperti metafizik. Jadi mereka memang tidak percaya kepada agama kerana tiada bukti. Kerana ia kan bergantung pada rasional. Jadi tiada bukti tentang Tuhan itu wujud, dan pada pendapat mereka kepercayaan agama itu merupakan satu benda yang kuno dan tradisional, dan ia tidak selari dan sejajar dengan zaman tersebut. Okey. Kemudian pasca modernisme juga sebenarnya dia tidak menolak ilmu, dia juga menolak ilmu keagamaan, tapi tidak sepenuhnya. Contohnya zaman pasca modernisme ini dia masih bertanyakan tentang hal-hal agama. Okey, contohnya okey, kalau modernisme dia memang tidak akan percaya langsung tentang roh contohnya. Tapi pasca modernisme dia ingin membuktikan ataupun dia ingin mencari kebenaran di sebalik apa fakta yang diberikan, ataupun ya macam itulah. Kemudian akhir sekali modernisme percaya kepada seperti yang saya jelaskan, percaya kepada panca indera sahaja, manakala pasca modernisme dia percaya bahawa realiti dan ilmu itu bersifat tidak mutlak. Ianya mungkin boleh bertukar-tukar. Kemudian sedikit refleksi daripada saya. Okey, saya rasa ianya amat penting untuk kita pelajari subjek ini kerana ianya boleh melahirkan rasa cinta kepada sesuatu ilmu dan menghargai para pendidik dan juga para pengkaji. Sebabnya setelah saya amati, ianya bukan mudah untuk kita mencapai sesuatu ilmu ataupun untuk mengkaji sesuatu ilmu tersebut. Saya sebagai seorang pelajar, saya telah mendapat benda yang sudah pun dikaji. Saya pelajari benda yang sudah pun dikaji. Okey. Jadi walaupun saya mempelajari benda yang sudah dikaji pun saya rasa susah dah. Jadi apatah lagi mereka-mereka yang datang dengan teori ini. Okey. Kemudian saya juga ingin melahirkan rasa syukur saya kepada pendidik, kepada pensyarah saya iaitu Dr. Nafisah kerana telah banyak membantu dalam subjek ini. Terima kasih. Dan juga tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekumpulan saya yang juga sangat memberi kerjasama untuk menyiapkan sesuatu tugasan tersebut. Akhir kata, saya berharap semuanya akan berjalan dengan lancar dan semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, terima kasih.